الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buku Masalah Muwafiq dan Masbuk, muka surat 8, bahagian kelima daripada bawah. Muka surat 8, bahagian kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 4. Sebelum mengangkat takbiratul ihram, sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaklah ia imam memeriksa saf-saf supaya rata. 4 daripada beberapa perkara sebagai panduan untuk imam, untuk para imam, supaya sembahyang berjemaah itu lebih sempurna. Sebelum masuk kepada pembicaraan buku ni, Muwafiq dan Masbuk, yang mana Muwafiq dan Masbuk ianya kena kepada para makmum. Untuk imam tidak ada Muwafiq dan Masbuk. Jadi buku ni untuk makmum, sebab tajuk dia Muwafiq Masbuk. Tetapi sebelum pergi pada makmum, buku ni dia terlebih dahulu cerita berkaitan dengan imam. Cerita berkaitan dengan imam. Hal ni dia datangkan sedikit panduan untuk para imam supaya menjadikan salat berjemaah itu lebih sempurna. Yang keempatnya, sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaklah ia imam memeriksa saf supaya rata. Ini di antara dia. Yang mana imam ni bukan hanya memeriksa saf sahaja supaya rata. Imam juga dia kena periksa saf supaya rapat. Dan juga imam sendiri dia kena atur kedudukan saf. Rata saf, betul saf lah. Rapat saf kan dia ada kan, betulkan saf dan rapatkan saf. Tak ada? Tak ada? Biasa tulis di bawah. Tu rapatkan saf dan betulkan saf. Dua tu. Rapatkan saf. Yang keduanya betulkan saf. Rapatkan saf dan betulkan saf. Memang makmum itu tanggungjawab makmum sendiri. Sebab kalau saf tidak dirapatkan, saf tu ada renggang, saf ada kosong di tengah, makruh. Makruh tu imam ke makruh? Bukan tu imam makruh, makmum yang makruh. Bila saf tu ada kosong, renggang,
Makmum yang tidak rapatkan saf, makmum yang selepas daripada tu lah. Hak makmum rapat ke imam, dia rapat saf, clear. Hak sebelah tepi tu. Pandai ni. Kalau saf pertama rapat belakang, saf kedua hadir, saf pertama tak ada kena-kena dah. Saf kedua pula yang berada di tengah dia rapatkan saf. Contohnya, beres dah bagian dia. Hak yang memenuhkan saf belah kanan, belah kiri, belah kanan kiri tu, tiba-tiba dia tidak penuhkan saf. Yang selepas daripada mereka yang duduk selepas daripada saf yang kosong tu, selepas tu. Orang tengah ni tak ada masalah apa dah. Orang saf depan tak ada kaitan. Orang selepas tu. Makruh yang meluputkan fadilat berjamaah. Faham tak? Makruh yang meluputkan fadilat berjamaah. Mana apa? Mana boleh pahala semayang seorang diri lelah-lelah mari masjid. Makruh yang meluputkan fadilat berjamaah. Tapi satu pandangan menyatakan makruh yang meluputkan fadilat saf. Itu satu pandangan. Jangan sikit. Satunya makruh yang meluputkan fadilat berjemaah. Tu sakit lah. Sebab boleh pahala seorang. Tapi satu pandangan, saf yang tidak dirapatkan, makruh yang meluputkan. Pada meluputkan ni. Ni ayat kita. Yang meluputkan fadilat saf. Fadilat berjemaah 27 dapat. Itu satu pandangan. Meluputkan makna apa ni? Membatalkan apa? Dia makruhatun mufawwitatun, makruh yang mentafwidkan, yang meluputkan. Luput ni kita tarik luput makanan tak boleh makan betul lah. Luput lah tu orang panggil. Jadi meluputkan ni mana? Menghilangkan lah. Menghapuskan fadilat berjemaah. Ni contoh-contoh. Kita ikut imam tapi kita serentak. Ada ni? Serentak. Kita mengikut imam. Imam di hadapan yang diikuti. Makmum ni yang mengikuti. Yang mengikuti ni tak boleh seiring dengan yang diikuti. Mana mengikuti? Kalau sekali berjalan panggil mengikuti. Sekali berjalan tak panggil mengikuti. Dipanggil mengiringi. Tahu ke apa? Sekali ni. Kalau sekali dia panggil apa? Mengiringi ya tahu. Tak. Makmum bukan mengiringi, makmum mengikut imam. Tiba-tiba dalam perpindahan rukun imam tadi ni, makmum letak seketul. Seketul. Kadang-kadang permulaannya tidak serentak. Permulaannya imam berpindah rukun dahulu. Tapi itu anak makmum ni cepat sangat ikut. Imam, saya contoh mudahnya, imam berpindah daripada i'tidal kepada sujud yang pertama. Jadi imam bergerak dahulu, tapi makmum ni cepat sangat bergerak. Tiba-tiba tu imam ni tergendala di tengah. Ada imam tergendala di tengah. Imam sakit lutut. Imam sakit tubuh. Jadi dia nak turun latar tu lambat. Tergendala tu. Imam tergendala. Jadi makmum yang cepat ni akan jadi sekali dengan tu imam. Asalnya dok sekali. Asalnya tu imam i'tidal nak berpindah pada sujud yang pertama, tu imam gerak dulu. Tapi dia tak sabar ni makmum ni. Takut tu imam tinggal dia ke mana tak tahu lah. Dia cepat sangat bergerak. Tiba-tiba tu imam ni gendala tadi. Dia lambat letak lutut latar. Sebab lutut dia sakit. Maka makmum ni gagah ke sihat. Jadi dia pun sapan latar dulu. Ni makruh yang meluput kafarat berjemaah di tempat serentak. Bukan di satu semua jemaah, bukan. Di tempat serentak. Hak tempat tak serentak boleh 27. Di tempat yang serentak tu.
makruh yang meluputkan fardu berjemaah. Di tempat serta, mana boleh jugalah fardu jemaah. Boleh jugalah, tapi masa serentak tu dia tak ada fardu jemaah. Ada panggil meluputkan fardu berjemaah. Sama juga kalau sah tu tidak sah tu kosong, tidak dipenuhi, yang sebelah tepi tu makruh yang meluputkan fardu berjemaah. Adalah orang lain mari penuh tengah tu. Apa ada makruh dia? Pada ni. Biasa berlaku makmum yang tidak memenuhi saf ni masjid hok besar. Contohnya ni contohlah. Masjid Waqaf Tembesu. Masjid Waqaf Tembesu, dia besar. Kita nak pergi ke hujung tu, lelah kita. Kita lagi ke hujung belah kiri tu pula, kita kena lalu belah hadapan orang perempuan. Dia perempuan dia pula tak ada tabi. Belengganglah kita macam pramugara. Pramugara apa? Itu peragawati, ini peragawan. Peragawan. Ya, hak jalan tu kan. Itu peragawati. Hak ni peragawan. Dah, kita lalu depan dia, jalan pakai kau. Dah faham ni? Kita nak pergi belah kiri. Perempuan belakang tu. Perempuan tak ada tapi masjid Waqaf Tembesu. Mana kata lalu kita nak tengok mana comel. Boleh lah. Tak ada orang tua belakang tak ada macam tu nya. Tapi nak ceritanya, kita pun segang nak pergi ke sana. Tapi masjid Waqaf Tembesu, belah kanan mudah penasah pertama. Belah kiri tu. Tu imam terkadang macam apa tu imam ni? Belah kiri belum penuh lagi. Belah kiri belum penuh lagi tu imam. Makmum tak reti je. Dia malah sebab dia besarnya masjid Waqaf Tembesu tu dengan masjid Ladang tu boleh bertanding ah. Tak boleh bertanding ah. Tapi masjid Ladang tak ada masalah. Sebab masjid Ladang orang mari belah belakang, dia penuh belah kanan. Orang mari belah sisi, dia penuh belah kiri. Kan masjid Ladang kan, ramai naik belah sisi, ramai naik sebelah belakang. Naik sebelah belakang, dia penuh belah kanan. Orang naik belah sisi, dia penuh belah kiri. Kalau masjid Ladang. Kalau masjid Waqaf Tembesu, orang naik belah kiri tu tak ramai. Dia ada parking sikit je belah tu. Tak ramai. Jadi, biasanya ada masalah di hujung tu. Hak ni hak imam duduk, beritahu tiap-tiap kali nak semayang ni. No, tak pernah lagi tu. Tak pernah lagi tu. Tapi biuk sungguhlah. Pada biuk. Biuk ada. Biuk je ni. Lambat, malah. Biuk tu. Ada ni. Dok, kalau kita baru sapa, tu imam tengah semayang, kalau kita masuk tengah sah yang kedua tu, kita boleh rakaat pertama. Tapi kalau kita lagi penuh belah kiri belah sah pertama, kalau kita pergi masuk tengah sah yang kedua, sah pertama penuh dah, tengah tu. Kita pergi tengah sah yang kedua, kita boleh rakaat pertama dengan tu imam. Tapi kalau kita pergi tepi belah kiri untuk memenahkan sah pertama yang belum penuh, tak boleh rakaat pertama kita dengan tu imam. Tu dia. Dah sekarang ni tu imam nak rokok dah. Kita baru sapa kan. Kalau kita pergi ke sah yang kedua, tengah tu, kita boleh rakaat pertama. Tapi sah pertama belah kiri tak pernah lagi. Tapi kalau kita pergi ke belah kiri, memang kita tak dapat rakaat pertama. Lambat tak sampai hujung. Jadi kalaulah kita terus duduk sah yang kedua, maknanya kita belum memenuhkan sah yang pertama. Belah kiri tak pernah lagi. Kita duduk sah yang kedua ni makruh yang meluputkan fadilat berjamaah. Pada ni. Sekejap tu, dalam berapa saat, minit ke, barulah ada orang hok masuk belah tepi tu. Hok tak ramai mana tu. Dia lah penuh. Baru penuh. Kita duduk belakang ni, barulah tak makruh. Barulah dapat fadilat 27. Hok awal tadi, belah kiri tak pernah lagi. Kita buat sah baru dah. Kita buat sah baru ni di tengah ni. Ramai dah duduk tengah ni. Bukan kita yang buat. Bukan kita yang mula. Mana ni? Sah yang kedua ni. Sah kedua ni bukan kita yang mula.
Ramai dah orang duduk tengah tu. Ramai duduk tengah tu. Mana? Bukan kita yang mula. Tapi ramai-ramai dengan kita-kita pun makruh yang meluputkan pada Jumaat. Sebab sah pertama di blok kiri tu tak pernah lagi. Lama mana makruhnya? Lama mana? Belah tepi tu belum dipenuhkan lah. Bila di tepi tu orang masuk belah sisi tu kan, dia pun membenahkan. Akhirnya penuh juga. Tapi mungkin beberapa minit lah. Kita dalam keadaan makruh, yang mana kita tak dapat fadilat 27. Kira apa dah gitu? Dah apa dah, mula-mula je makruh. Kemudian tak makruh dah, tak apa dah. Atau apa kata ngesah. Kalau tidak pernahkan sah, dia akan sah ada kosong, makruh yang meluputkan dari Jumaat. Ini atas makmum sendiri. Cuma tu imam untuk dapat sempurna solat berjemaah, dia kena peringatkan. Dia begini. Fadilat 27. Tetapi sembahyang berjemaah ni dia ada hubung kait antara satu sama lain. Ada hubung kait. Sebab itulah fadilat berjemaah makmum seorang, makmum 2 orang, makmum 10 orang tak sama. Ada ni. Makmum 10 orang pula 10-10 boleh rakaat pertama dengan tok imam. Makmum 10 orang 5 je rakaat pertama dengan tok imam, 5 lagi tu hak mai lambat sikit. Jadi antara makmum seorang, 2 orang, 10 orang fadilat 27. Tapi nilai tak sama. Makmum 10 orang 10-10 tu boleh rakaat pertama dengan tok imam, fadilat 27. 10 orang tu 5 orang saja boleh sah rakaat pertama dengan tok imam, 5 lagi ni lambat. Fadilat berjemaah 7 dapat, tapi kurang sempurna nak banding dengan kalau 10 orang ni rakaat pertama belaka. Ada ni. Mana apa ni? Kita solat berjemaah ni ada kaitan antara satu sama lain. Nak jadi sempurna belaka fadilat 7 tetap boleh. Nak jadi sempurna termasuk pahala pada imam sendiri, dia berkait juga dengan kesempurnaan makmum. Sebab tu dia bab berjemaah ni kita beri ruang kepada makmum nak datang berjemaah. Kita tak mahu segera iqamah. Sebab apa? Sebab kita penting biar ramai boleh rakaat pertama dengan tok imam. Bukan penting ke dia, penting ke kita juga. Penting ke tok imam juga. Sebab pahala dia akan sama. Sebab tu Nabi suruh pisahkan antara azan dan iqamah sekira-kira berhasil kita duk panggil makmum. Hayya 'alas salah. Kita panggil dia kan. Kita beri masa macam sekadar mana. Yang mana terhasillah kita duk panggil dia tu. Kenapa dia tak siap awal-awal? Alhamdulillah, orang jenis siap awal. Tiket umum ni, ada orang ni tak siap awal, bunyi bang baru dia siap. Ada ni. Ada orang bunyi bang baru dia siap tarik selimut. Siap juga tu, tapi siap tarik selimut. Jadi maknanya kita kira umum, kita panggil orang, kita tunggu sekejap, dia mari, dia boleh takbir ihram bersama imam. Bukan dia je lebih, kita ada jemaah yang lain pun akan dapat lebih juga. Ini berjemaah. Mana kita beri masa yang secukupnya, hak normal. Jangan duk tunggu orang hak masuk bilik air setengah jam. Hak tu kan penyakit. Hak tunggu tu lelah kita. Orang was-was tu lah. Sekali masuk bilik air setengah jam, tunggu kawan tu lelah kita. Hak normal. Kenapa kita beri ruang masa? Kalau dia nak fadilat takbir ihram bersama dengan imam, dia standby awal-awal. Dah. Kita bukan hanya supaya orang dapat fadilat takbir ihram bersama imam sahaja. Bukan. Kalau ramai boleh takbir ihram bersama imam, ada jemaah ramai-ramai tu, fadilat dia pada jemaah akan lebih sempurna. Termasuk fadilat bagi imam sendiri.
Sebab itulah walaupun berkaitan dengan sah ni sendiri adalah urusan makmum. Makmum yang jaga hadis sendiri. Tapi kenapa imam kena periksa juga? Sebab nak dapat kesempurnaan. Kesempurnaan kepada siapa? Kepada makmum? Tak, kepada imam tu sendiri. Tapi kalau makmum tidak penuhkan sah, makmum tu yang makruhnya, tu imam tak makruh. Tu imam tak makruh. Tapi dia akan mengurangkan kesempurnaan salat berjemaah kepada imam tu sendiri. Ada ni. Rapak bahu dengan bahu lah. Ha? Dia mungkin lekat tabiat masa penjarakan kot. Tapi tak juga sebelum penjarakan gitu dah Dia rimah, rapat-rapat dia rimah. Pandai ni. Dia rapat-rapat ni rimah. Kita bukan nak kata orang sini ni. Tempat lain. Sini budak apa? Sini tidak tahu. Tempat lain. Orang perempuan. Dia ada sejadah seseorang. Sejadah seseorang ni. Macam tidak sejadah aku. Mana ni? Ini memang masjid lain lah. Tu imam cari penyakit. Dia ada satu kaum. Jangan cakap bebek korang. Kaum ni betul semua. Jadi dua kaum kan? Kaum Adam, kaum Hawa. Ada dua kaum ni. Tu imam cari penyakit. Dia betulkan saf, rapatkan saf, dan kepada muslimat di dalam tu rapatkan saf. Jangan renggangkan saf, jangan ikut sejadah masing-masing. Siap lalu pelebeh belakang. Kemudian pandai sangat tu imam. Tahu mana dia? Bukan nampak pun. Tu imam tahulah. Orang perempuan dia bus sejadah dia renggang-renggang. Mana jangan tindih sejadah dia. Tapi bukan sini ni, bukan sini. Jangan marah pula orang perempuan. Kat sini tu tak nampak. Ni hak tu imam yang lakoh sempadan. Tu imam lakoh sempadan, dikosek kaum yang tak dikosek. Kaum yang betul sokmo. Gua ni. Dikosek. Orang apa ni? Langkah sempadan. Dia pergi. Ke mana dia tu imam gitu? Tu imam betulkan sah. Belakang dia je, dia tak ganggu dalam tabir. Ni sebut dalam tabir ni, perempuan. Sebab dia maklum ada tu imam orang perempuan ni, dia duduk jauh-jauh. Dia ikut sejadah dia. Ada ni? Dia ikut jadah dia. Kalau jadah orang tindih jadah dia, marah. Seolah-olah belah bawah jadah orang ni kotor barangkali. Tak boleh tindih jadah dia. Ada ni. Tak sejadah dia harga berapa? Sejadah dia comel. Padahal dia nak duduk. Dia panas. Walaha. Sini. Ekor ada. Semua je ekor ada belakang panas kat mana lagi? Kalau rapat sikit. Sudah je salam. Panas. Ni dapat gelang penuh lengan. Panas. Dia nak tunjuk gelang dia banyak. Adalah tempat seumpama tu. Tempat elit sikit lah. Panas. Gelang penuh tangan. Nak tunjuk gelang banyak. Rapat sikit tak boleh dah. Ada ni. Ada cuk tempat pula. Tempat tu yang kosek. Mau dating tu. Mari dia marah ni. Allah ada cuk pula dah. Pandai cuk. Kan orang hak viral dah FB tekan cuk parking tau. Ni cuk. Besar dia. Ni jadah dia ni. Mu tak kenal siapa tu. Tu mau dating tu kalau mati mukan akhir dak soal tu. Dah nak kata. Allah boleh main dengan puak ni. Puak ni jangan main. Tak, dia orang perempuan dia biasa ada sejadah. Perempuan kalau ada sejadah, cari sejadah kecil sudahlah. Tapi kalau sejadah tu besar tak ada masalah. Tapi biarlah orang pijak lah. Kalau tak pijak pun kita naiklah sejadah orang lain pula, kita perapat. Tak boleh ni. Tak tahulah jenis apa. Jadi untuk imam memastikan sah ni untuk dapat
kesempurnaan. Jadi berkait dengan sah yang sebenarnya hal makmum, bukan hal imam asalnya. Cuma imamnya kena pastikan jarak. Macam di sini, okeylah. Jarak antara imam dengan saf pertama 3 hasta sahaja. Mana sebagaimana satu saf. Duduk dalam garisan yang ada ni, imam pun samalah atas garisan yang sama. 3 hasta. Ada setengah masjid, dia sejadah untuk imam ni 5 hasta ke hadapan. Dia ke depan sangat. Makruh yang meluputkan berjemaah semua ahli jemaah. Sebab apa? 3 hasta saja antara tiap-tiap satu saf. Antara imam saf pertama, saf kedua, saf ketiga, sama je ni. Hak ada dah garisan kapek ni. 3 hasta ni 3 hasta. Sama je. Jadi saf pertama, saf kedua comel lah sebab dia ikut garisan kapek. 3 hasta. Imam ni dia tarik ke depan sampai ke 4-5 hasta daripada saf yang pertama. Tu makruh yang meluputkan solat berjemaah. Itu kena jaga tu, imam. Kemudian berkaitan dengan sah ni, ni imam pun ada tanggungjawab, masjid pun ada tanggungjawab untuk mengatur susunan saf sebagaimana sunnah Nabi SAW. Untuk mengatur susunan saf sebagaimana hak disusun oleh Nabi SAW. Nabi perintah dah, liyayanni minkum ulul ahlam wan nuha, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, wa iyyakum wa haisyatil aswat. Hendaklah mengiringi akan daku. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Hendaklah mengiringi akan daku dengan kamu oleh mereka yang baligh dan mereka yang berakal. Mereka yang baligh dan mereka yang berakal. Nabi perintah seumpama tu. Hendaklah mengiringi akan daku oleh mereka yang baligh dan mereka yang berakal. Ulul ahlam. Ulul ahlam ni dia ahlam jamak pada hulmun. Hulmun ni ada orang baligh. Hulmun ni orang baligh. Dia hulmun ni orang yang bermimpi. Hulmun ni orang yang bermimpi. Ahlam ni orang yang bermimpi, orang baligh lah. Wan nuha nuhyatun nuhan, orang yang berakal. Nabi kata mengiringi oleh kamu akan daku oleh mereka-mereka yang baligh dan mereka-mereka yang berakal. Letak sah tu, orang balik tu yang sah di hadapan. Summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Walah susunan pergi kepada kanak-kanak lelaki yang belum balik, kena pergi kepada orang perempuan di belakang. Ini susunan hak diatur oleh Nabi SAW. Susunan sah ni dulu-dulu comel. Dulu comel. Kanak-kanak lelaki di belakang. Kanak-kanak lelaki di belakang. Kanak-kanak ni belum balik. Belum balik tak kira umur 9, 10, 11 pun dia panggil belum balik. Nabi perintah supaya di belakang ni orang balik. Orang balik yang berakal. Berakal tu taklah orang balik. Barulah kemudian kanak-kanak yang belum balik, kemudian orang perempuan. Ada gitu susunan dia. Dulu comel. Sekarang ni kalau tengok hari Jumaat contohnya. Kita tengok macam hari Jumaat. Kanak-kanak yang belum balik dibawa awal-awal oleh bapak dia ke dalam ruang utama solat, masuk dalam saf-saf hadapan bersama dengan orang balik yang lain. Itu makruh. Itu makruh. Ada ni. Kita zaman kita dulu tak ada. Saya ingat ni duduk atas surah dah. Bukan masjid lah. Sebab tepi rumah tu surah. Memang tepi rumah sungguh lah. Surah, lepas tu rumah hayuk. Ingat tak ingat atas surah. Surah tu lah tempat kita main ni.
Dulu mana ada permainan dahulu. Surah tu lah main dalam geduk. Geduk ke beduk orang panggil? Geduk tu. Kita panggil geduk, orang panggil beduk tu. Main dah geduk tu lah. Main gedung-gedung katak, ada orang tu je kau. Senyap sekejap. Duk main tak. Main katak geduk tu lah. Situ tempat mainnya. Tapi kita semayang, kita budak-budak tidak pernah ke hadapan. Tak pernah. Kita pergi ke masjid hari Jumaat, kita duduk di belakang dah, takkan masuk ke hadapan. Macam mana kita dulu-dulu? Dulu macam mana? Hari Jumaat ditulis benda level. Di sini kawasan kanak-kanak. Sekarang masih lagi ada setengah masjid kawasan kanak-kanak, tapi masing-masing bawa anak yang belum balik ke dalam ruang utama solat. Jadi akhirnya sembahyang, orang balik kanak-kanak, orang balik kanak-kanak. Makruh seumpama tu. Kita tak perasan benda tu. Dia ada tanggungjawab belaka tu. Imam ada tanggungjawab, pihak masjid ada tanggungjawab, bapak sini ada tanggungjawab. Bilakah berlaku seumpama ni yang kanak-kanak masuk dalam ruang utama solat? Bila? Ni hari Jumaat ni. Hari 2, 3, 4 sah tu kanak-kanak di belakang lah. Masuk ruang utama solat belaka lah. Masuk ruang utama solat belaka dah. Makmum hanya ada 2, 3 sah je. Ini ke hari Jumaat. Hari Jumaat ruang utama solat, orang balik tak keluar, tak pernah, tak muat dalam tu. Bilakah berlaku perubahan ni secara drastik, agak menyeluruh? Ada satu peristiwa, ingat tak? 3-4 tahun lampau, baru lagi. Kanak-kanak tulis surat kepada Imam Surau. Saya nak tuntut hak dia sebagai hari Jumaat nak duduk sah pertama. Sebab semai saya khusyuk juga. Budak tu kata dalam surat. Budak tu tulis ke, ayah dia tulis ke, tak tahulah. Tu Imam tak benar ke duduk sah pertama. Dia mari awal. Dia semai khusyuk, dia kata. Kenapa tak boleh sah pertama? Tu Imam duduk sah kedua lah. Sebab sah pertama, orang balik sampai sah kedua, sah ketiga, di sudut. Kemudian daripada orang balik lah, dia bikin surat. Tiba-tiba surat tu diiktiraf oleh orang yang berautoriti dalam agama. Pada masa tu, termasuk Menteri Agama pada masa tu, panggil budak ni gejabat sebagai pahlawan. Seolah-olahnya. Dan ada pihak berautoriti agama, seorang mufti, bukan semua, seorang yang menyokong kuat hak budak-budak ni. Hak budak ni, biar budak duduk sah yang sama dengan orang Bali. Ada ni. Itu bercanggah dengan sunnah seumpama tu. Bercanggah dengan sunnah. Faham tak? Makruh. Macam-macam alasan. Alasannya supaya kanak-kanak boleh melihat orang tuanya sembahyang. Melihat semayang bukan masa semayang. Latih di rumah. Sebelum semayang tu latih dah. Bukan masa semayang. Supaya kanak-kanak akan diam. Tidak akan bising. Sebab dia berada dalam saf sesama orang tua. Itu alasan dia. Tak ada ni. Padahal kita masa dulu kanak-kanak di belakang tak bising juga. Sebab apa? Ada orang duduk tengok. Dulu lah. Budak mana bising, orang tua mana-mana pun boleh marah belaka. Masa dulu. Sekarang jangan. Anak orang jangan duk pandai-pandai. Gomong ayah dia. Tak boleh sekarang tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Tak ni. Dulu lain. Anak siapa pun sama je. Kita akan kena marah oleh ayah orang lain macam ayah kita juga. Orang dululah. Sekarang jangan ni. Tak boleh marah anak orang. Hebat lagi budak sekarang ni. Kalau kita nasihat, beritahu ayah saya. Beritahulah saya. Dia cabur. Cabur kita supaya tak beritahu ayah dia. Dia nak kata kan. Sebab ayah dia masuklah dia juga ke mana-mana pun. Itu alasan. Alasan tu tidak boleh diterima alasan tu.
Supaya kanak-kanak belajar sembahyang. Bukan ketika sembahyang. Itu di rumah sebelum sembahyang. Kita ajar mereka sembahyang. Kaulinya macam mana. Fi'li dia macam mana. Bukan ketika sembahyang. Sebab kita kena faham lah. Budak-budak yang belum balik ni buat imam 9-10 tahun pun. Mereka tak ada catatan. Mereka tak ada dosa dan pahala. Kalau mereka mati, mereka ahli syurga. Yang nak kejar fadilat ni, orang yang balik. Yang nak kejar fadilat. Kanak-kanak ni hanya latihan untuk sembahyang. Hanya latihan untuk datang berjemaah. Hanya latihan untuk beradab ketika berada dalam masjid. Latihan. Bukan mereka ada catatan dosa dan pahala. Lepas tu kita utamakan dengan orang yang ada dosa pahala. Orang yang belum tentu syurga dan neraka. Orang yang akan disoal oleh muka dan nakir. Yang belum balik ni mati tak ada soal muka nakir. Dan tidak sunat pun kita talqin kepada kanak-kanak ni. Tak sunat talqin pun. Sebab mereka tak ada soal muka nakir. Mereka ahli syurga. Jadi untuk soft fadilat-fadilat ni untuk orang yang ada catatan. Memanglah kanak-kanak yang belum balik ni, kalau semayang dia comel, syarat sahnya adalah mumayyiz. Bukan balik. Bila dia mumayyiz saja, ibadat dia sah, semayang dia sah. Tetapi walaupun semayang dia sah, boleh jadi imam, boleh semayang dia sah, tapi tetap makruh jadi imam. Anak kita umur 9, 10, 11 tahun. Dia pandai. Dia belajar agama. Tapi dia belum balik. Sah jadi imam. Sah semayang diri dia, sah jadi imam. Dah sah dah semayang dia? Sah sebab dia sudah mumayyiz. Sah sebab dia pandai. Dia belajar agama. Sah sekalipun kita nak jadi makmum dia, boleh, tapi makruh sebab dia tak ada catatan apa lagi. Kalau kata kanak-kanak yang belum balik umur 9, 10, 11, dia azam, dia bang. Oh sedap, comel, sebutan betul, tak ada salah. Tapi dia balik ke belum? Belum, makruh. Walaupun tertunai tuntutan sunnatul muakkadah melakukan azan. Tertunai tuntutan, tapi tetap makruh sebab dia belum balik. Jadi berkaitan dengan sos semayang, dia kata suruh rebuk, dia kata. Orang tua kalau nak fadilat mari awal lah. Kita kira masalah sos ni selepas iqamah. Kita lepas iqamah, kena jaga situ. Sebab tu ada setengah-setengah tempat pengajian, pelajar dia pakai comel, serban dengan jubah putih apa semua. Tapi dia duduk sah yang kedua, ketiga belakang. Dia mari awal sebelum orang azan lagi siapa ada. Tapi dia punya ustaz suruh dia duduk belakang sikit. Yang di depan tu hanya 2, 3, 4 orang saja. Kita gamuk lah. Waktu balik dah lah. Kita gamuk gitulah. Boleh cang lah awak balik. Tapi kalau tengok awak balik tu kecil lagi. Awak duduk belakang tu bapak dah besar. Dah balik lagi. Dah. Kita gamuk. Kenapa ada depan 3, 4 orang? Kenapa ramai tu duduk di sah yang kedua, ketiga? Sebab dia majmuk dia tahu dah lah. 2, 3 sah cukup lah. Maka pelajar dia akan memenuhkan sah belakang. Tapi awak duduk depan 3, 4 orang tu tengok kecil. Awak duduk belakang tengok besar. Tak kira besar kecil. Balik tak balik je. Itu cara dia. Walau kalau kena rebut sah, pelajar mereka lah yang memenuhkan sah pertama. Sebab mereka sapa awal daripada Tok Bilal lagi. Tapi ustaz mereka suruh mereka duduk di sah yang kedua, ketiga. Itu cara dia. Dan bicara bab sah. Dan Hak Sam Mufti ni pula kata, beritahu kitab mana kau? Yang mana kalau kanak-kanak yang belum balik ni duduk sah sama orang balik menyebabkan putus sah. Tidak ada kata putus sah. Kenapa nak putus sah? Sebab dia semayangnya sah dah, sebab dia sudah mumayyiz. Tapi makruh kerana rebut sah dengan orang balik.
Sah dia putus ke tak? Tidak. Sebab semayang dia sah sebab dia sudah mumayyiz. Ada ni. Bukan memutuskan sah. Tetapi hari Jumaat kita boleh tengok anak yang belum mumayyiz pun dia bawa. Masuk tengah saf, tengah ruang solat. Umur 4 tahun. Dia bawa hari dah. Hari Jumaat yang 7 tahun bawa hari. 4-5 tahun tak payah bawa lah. 7 tahun. Oh, kita nak didik. Didik 7 tahun. Pok nak didik anak tu, pok tu terdidik kau dulu. Dah 3-4 tahun, 5 tahun dia bawa dah hari Jumaat. Budak tu belum mumayyiz. Kemudian dia masuk dah sah orang dewasa dalam ruang tamu solat. Hak tu memang memutuskan saf, menyebabkan orang di sekitar tu makruh yang meluputkan solat berjemaah. Sebab dia belum mumayyiz. Umur 3 tahun, 4 tahun. Parah lagi hari Jumaat saya pernah terpandang bawa anak perempuan. Bakal limuk dia beranak rumah, beranak kembar kali. 2-3 orang anak. Anak perempuan pun dia bawa. Hari Jumaat masuk dalam ruang tamu solat. Kalau tak ada orang nak jaga anak di rumah, ruang belakang luar. Duduk anak kita belakang sudahlah. Tak, dia masuk ruang tamu solat. Hak tu jengkereng sungguhlah. Berat nanang sungguh. Dan ada yang bawa anak yang pada ni, yang OKU dia panggil. Pada OKU. Yang tak berapa cerdik lah. Yang bukan Sinun Down. Sinun Down ni muka serupa. Bukan. Tapi budak tu akalan dia tak berapa. Kadang-kadang dia berkelahi dengan adik-beradik dia masa tengah-tengah baca khutbah. Macam budak tu tidak tak cerdik lah. Tak apa comel lah maknanya otak dia. Dia bawa hari Jumaat. Budak tu lah duduk main, duduk apalah, duduk serah-serah, duduk main kapet, duduk. Allah kata, pok relax dia pok. Allah kata. Siapa yang nak tegur orang seumpama ni? Tidak beradab dengan masjid. Dan tak jaga adab ketika berada di masa Jumaat, orang ramai nak dengar khutbah. Terganggu dengan gelagak anak dia yang kurang sedikit. Kurang akal tu kurang comel lah. Okey sikit lah. Siapa yang nak tegur orang tua gini tak reti. Bawa deret 3 orang anak masuk sah tengah. Tu belakang tu. Jadi sudah jadi meluah kerosakan ni. Tak macam dulu lagi dah. Kita selesa gitu. Kita tengok semayang. Depan hidup main keliling ayah dia. Siang dia keliling. Mana? Selesa. Macam-macam gelagak masa khotik sembah khutbah di tengah ruang utama masjid. Nak latih. Itu bukan latihan gitu. Itu latih anak tidak beradab dengan masjid. Bukan latihan. Bukan latihan yang baik, latihan yang buruk. Latihan yang baik ni, anak kita mau balik kita latih. Kamu duduk di belakang. Tapi anak kita ni jenis tak makan samang. Kita duduk belakang dia. Anak kita ni tak makan samang apa anak ni? Dia agak nakal. Kita duduk belakang dia. Tapi jangan masuk ruang utama solat. Rebut sah dengan orang balik, makruh. Hak tadi pula yang belum mumayyiz, semayangnya tidak sah, maka memutuskan sah, menyebabkan orang sah kemudian tu makruh, tak dapat pada berjemaah atas satu pandangan. Kadang-kadang saya pergi satu masjid, pindah masjid cari tempat selesa sikit. Tempat hari Jumaat tak ramai. Senang sikit puasa. Tapi ada lagi hak bapak seumpama tu, tapi tak ramai sangat. Ada. Dia boleh bawa anak umur 3-4 tahun. Toki duduk depan, saf tamu saf kedua, ayah duduk belakang. Anak 3-4 tahun ni, dia kat toki, mari pas belakang, dia kat toki, mari pas belakang. Orang semayang qabliyah ke apa ke, dia litah gitu je. Toki duduk depan, ayah duduk belakang. Hak ni apa benda nak kerja dengan ayah dia ni? Nak kata bengong, nampak cerdik. Dibiarkan anak dia melintah orang semayang. Depan budak 4 tahun dia tak sabar bawa ke jemaah. Bukan masa dia lagi.
Masa semayang dia letak tepi dia. Memutuskan sah sebab kanak-kanak tu belum memayis, semayang dia tidak sah. Walaupun hidup diam sekalipun. Sebab dia tidak sah semayang. Sebab dia belum memayis. Tapi kalau anak tu umur 7 tahun, 8 tahun dia sudah memayis, dia sah semayang. Tapi dia tidak akan memutuskan sah. Tapi makruh kerana dia rebut sah dengan orang balik sebelum dia ada iqamah. Itu dia. Makruh. Kena atur sah sebagaimana Nabi atur. Liyaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha. Hendak ingin akan daku jika kamu oleh orang yang baligh dan berakal. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Barulah mengiri kemudian laki-laki yang belum baligh, lepas tu perempuan. Pada kitabnya laki belum baligh khunsa, lepas tu perempuan, itu nak kitab disusun. Tapi ni bicara bab sah. Kita nak letak tanggungjawab siapa ni? Imam ada tanggungjawab, pihak masjid ada tanggungjawab, bapak sendiri yang bertanggungjawab yang sebenarnya sebab anak dia. Tapi hak kanak-kanak yang belum balik ni jangan buat macam kurungan pula. Dia letak macam kurungan, macam semayang waktu biasa. Hari Jumaat lain, hari Jumaat kita tahu dah. Kampung kita ni orang balik penuhnya sampai takat ni. Kita pun bubuh kanak-kanak lepas dah tu. Hari Jumaat kita tahu dah. Kalau semayang waktu, kita jangan buat kanak-kanak tu macam berasingan sangat. Dia buat macam kurungan pula. Tak tu gitu. Dan ni dia ada juga orang-orang tua yang agak anti kepada kanak-kanak. Agak anti pada kanak. Dia tengok je budak-budak mari. Mari dah. Tukang ngucap. Malah budak tu macam melot ni. Oh, mari dah tukang ngucap. Ada orang tua je ni. Dia jadi anti pada kanak-kanak. Sebab apa? Sebab anak cucu dia tengok TV di rumah. Dia tak pergi masjid. Dia tengok anak orang tu dia jadi, mari nak ngacar dah dia kata. Jadi fobia dengan budak-budak. Ada pula ekstrim gitu. Jangan. Pernah berlaku. Dia bawa anak dia. Saya kenal lah anak-anak dia tu jenis apa dia? Beradab belaka. Anak dia sudah umur 7-8 tahun. Dia bawa anak dia ke masjid. Kemudian orang mengajar, dia dengar orang mengajar. Dah kena bawa anak dia pun bukan belum memayis. Dan budak memang budak yang terdidik lah. Tengah-tengah mengajar, marilah mokcik, dia tegur mok budak Jangan bawa anak mari masjid. Dia tegur mok budak Jangan bawa anak mari masjid. Padahal anak tu comel-comel semayang Sudah ditegur, dia pun bangun, dia pun balik. Orang mengajar dia tak dengar. Oh, ni mokcik peseng penyakit langsui ke penyakit apa ni? Langsui tak? Kalau perempuan langsui, kata raya. Lelaki, dia ada lelaki se, perempuan se. Perempuan langsui ke atur raya? Langsui. Atur raya orang lelaki. Ada cerita. Ni mokcik apa? Dia selesai semayang ba'diyah maghrib, lepas dia tegur mek ni, bawa anak ni, dia pun bangun balik. Badak mari dah. Dia kata bini tak mari dah, dia kata. Oh tu marah dia bawa anak. Anak mana? Anak umur 7 tahun tu lah. Hak macam meloteng tu. Kata nyakit apa pula gini. Lepas tu kata mokcik langsui. Banyak saka buang kali. Kita ada tengok budak duduk masjid. Ada kat pesen gitu. Ada pesen gitu. Saya pernah kena tegur. Anak saya duduk molek-molek je. Sudah memayik dah. Macam ni? Duduk molek dah. Bukan masuk sah dewasa. Saya suruh duduk belakang. Orang iqamat dah. Ditegur. Lah kalau yang bawa anak, ditegur saya. Sudah iqamat dah. Orang nak semayang dah, ditegur. Saya dah kata apa? Orang iqamat orang dah cakap dah. Anak saya tu umur 7 tahun dah. Dia semayang, saya berbelakang. Dah bersah. Sama dengan saya dah berbelakang masa tu. Dia tegur. Saya dah kata apa? Tapi sekarang ni, kuliah saya, ada juga terpandang pokcik tu. Dia tak ingat saya orang kali. Di mana di Afrika Selatan? Tak ada kata apa. Saya pun tak kata apa. Ia pun tidak pun tersenyap je.
Tapi saya keluar tengok, Pak Cik tu ada duduk belakang-belakang. Hak kuliah kalau duha tu lah, duduk belakang. Alhamdulillah ada, tak apalah. Mungkin masa dia tegur saya tu, masa saya pakai kopiah gitu je. Dia tak kenal. Masa tu lama dah lah cerita tu. Dia tak pergi mari budak-budak ke masjid. Walaupun budak tu duduk diam sembahyang molek sekalipun. Ni hak ekstrim gitu pula. Jangan. Kita menggalakkan kanak-kanak yang sudah mumayyiz, yang sudah beradab, ramai-ramai datang ke masjid. Menggalakkan kanak-kanak yang sudah mumayyiz, satu, yang sudah beradab, datang ke masjid. Seramai mungkin. Nak beri hadiah, berilah nak beri hadiah pun. Ada sang masjid, siap beri hadiah pun. Tak ada apa, tak ada apa. Untuk menggemarkan mereka. Kita didik mereka, kita ajar mereka macam nak adab di masjid. Jangan sesekali kita menggunakan ayat mazhab kanak-kanak, dia kata. Mazhab kanak-kanak ni memang kerja dia bermain-main. Kita pun dahulu kanak-kanak juga. Kita pun bermain-main juga. Kerana mereka mazhab kanak-kanak telah kita kena didik molek. Jangan membiarkan mereka buat perangai kanak-kanak dalam masjid. Sebab kanak-kanak sendiri pun kita jaga adab, jaga adab. Bukan adab dalam masjid saja. Kanak-kanak pergi rumah orang, kita boleh biarkan anak kita bising bangun rumah orang? Saya takkan biarkan. Dah mari rumah orang ni kan, dia lompat atas sofa lah, dia tu naik-naik. Kita nak kata apa? Kanak-kanak. Dia boleh kata gitu. Macam mana tu rumah? Dak, dalam rumah orang ni ada tak adab? Ada adab. Kedai makan tempat orang ramai. Macam mana kalau anak yang tidak diajar adab? Dia berlari situ, dia berlari sini, dia badan. Orang suka ke tak? Orang tak suka. Mazhab kanak-kanak. Itu bukan alasan. Itu kedai makan. Orang takkan selesa kalau ada budak-budak yang tidak dijaga oleh ibu bapa. Tu kedai makan. Kalau kita kata di supermarket, kita tengah bawa troli tu. Marilah budak-budak berlari. Langgar troli kita. Tengah langgar sekali. Kita marah ke tak? Mana mak ayah mereka ni? Biarkan anak berlari-lari ni. Tak ada adab. Itu pasar raya, supermarket. Pasar raya. Adab tidak dijaga. Orang tak akan suka hati. Dan kanak-kanak tu boleh cedera. Tak pasar raya tu. Ni masjid. Jangan guna alasan kanak-kanak ni, mazhab kanak-kanak, boleh biarlah. Kita nak dengar suara kanak-kanak bising. Itu bukan dia. Itu bukan. Nak bising di padang bola. Nak bising di taman permainan. Tengok, di sekolah boleh bising. Di sekolah pun kanak-kanak tak bising. Sebab apa? Dididik. Dididik tak bising. Di masjid sama telah lah. Ini tempat orang ibadat. Dia boleh bebas gitu ya. Alasan kanak-kanak. Jangan gitu. Wajib ibu bapa kena jaga molek. Ramai je budak-budak. Elak je. Diam je. Tak ada bunyi, tak ketik pun. Boleh upah barangkali. Tahu, boleh upah tu. Balik tu barangkali boleh makan skrim mahal ke kan. Ada upah tu sebenarnya. Jadi budak duduk diam, tak ada upah tu. Dah sungguh. Orang tua dia ajar sungguh. Dia molek. Walah ada 2-3 beradik. 2-3 beradik ni biasa tak boleh duduk dekat. Duduk dekat, dia duduk gurau, dia balok. Dua tu je adik-beradik ni. Duduk gurau, dia balok. Tapi walaupun 2-3 beradik duduk dekat-dekat, dah kasek pun. Tak ada nampak pun ayah dia muka bekeng. Tak pun. Muka biasa je. Dia ajar dah. Di masjid duduk diam-diam, bukan tempat main. Orang nak buat ibadat, orang nak belajar. Ada kanak-kanak yang sudah mumayyiz, yang sudah beradab, yang sudah terdidik, digalakkan sangat-sangat datang berjemaah ke masjid. Itu comel hak fatwa Selangor. Dia ada sebut seumpama tu. Bukan sebebas-bebasnya. Kalau kanak-kanak belum mumayyiz, jangan bawa datang. Kalau kanak-kanak yang sudah mumayyiz tapi budak jenis nakal, jangan bawa datang. Anak tu nakal. Degi po'uk anak tu. Tahu tak degi po'uk? Degi po'uk. Nama Daud degi tak tahulah. Degi. Sebab apa budak tu degi? Pok pun kita kat masa dia budak-budak. Degi gitu
Degi. Jangan bawa. Jangan bawa. Memang dia sudah 7 tahun, 8 tahun. Sepatutnya sudah bawa ke masjid. Tapi dia tak dengar kata. Tak boleh bawa. Main rumah je. Sampai ke bila? Sampai dia boleh jaga dia boleh jaga adab dia, baru kita bawa. Begitu. Pak masjid bukan tempat bermain-main, tempat orang beribadat. Kemudian hak kanak-kanak ni, kalau kita semayang hak waktu biasa ni 3-4 saf ni, kanak-kanak bukan saf yang berasingan. Kanak-kanak memenuhkan saf yang terakhir yang belum penuh. Faham tak ni? Sekarang satu saf penuh, 2 saf penuh, saf yang ketiga tengah je orang balik. Lepas iqamah ni, kiri kanan tu dipenuhkan oleh kanak-kanak yang belum balik. Bukan waktu belakang, bukan. Masalah kanak-kanak belum berkhitang itu bicara lain. Ada bicara juga tu. Tapi kita dah using sekarang ni. Bab berkhitang, sekarang ni budak-budak berkhitang belaka dah. Awal-awal mereka berkhitang dah. Kita dah using mana bab berkhitang. Tak payah tanyalah. Awak, berkhitang tak awak? Selok nak tengok? Oh, nak tengok hak orang. Bukan hak pocik tengok. Oh, nak selok hak orang. Ada macam tu, dak reti tu. Ada ni dak reti sungguh. Mu khitang dak lagi, solat lagi. Cuma selok nak tengok. Nak tengok hak orang. Nyakit apa waktu tu? Dak sekarang ni budak berkhitang. Budak berkhitang awak kita tak bimbang mana. Kita bukan macam zaman dulu dah. Zaman dulu habis jahanam bawa berkhitang dah naik kolam menengah. Hak dulu benar nak berkahwin bawa berkhitang, lari tu muding. Lari tu muding. Lawang tu muding. Dah nak bini bawa berkhitang tu zaman dululah. Hak zaman saya dia jahanam berkhitang lah. Nak masuk kolam menengah berkhitang. Budak sekarang tidak. Budak sekarang abang berkhitang akan berkhitang dia 3 beradik. Budak sekarang sepupu berkhitang sepupu yang lain. Sekarang ni. Kan ada lagi jahanam habis jahanam bawa berkhitang. Tak ada dah rasanya. Dah, sekarang ni kalau lewat-lewat berkhitang, siapa perlu khitang? Dia. Malulah orang kelas tak berkhitang, besar dah. Tak ada budak yang penakut, tapi akhirnya berkhitang. Sebab apa? Malu. Pada kelas dia tu, dia seorang belum berkhitang. Jadi bab berkhitang kita nak using mana? Sekarang ni kebanyakan yang budak berkhitang awal. Yang disunatkan berkhitang 7 hari, tapi orang kita tak buat. Jadi apabila saf dewasa tu penuh, kanak-kanak memenuhkan saf kiri kanan. Bukan buat saf baru. Faham tak ni? Lepas iqamah. Selepas kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak belum balik lah. Selepas kanak-kanak memenuhkan saf, marilah orang tua kemudian. Orang tua ni orang balik. Tak kira 14, 15, 16 orang tua lah orang panggil. Orang balik. Marilah orang balik kemudian. Kanak-kanak yang memenuhkan sah yang terakhir tadi belum takbiratul ihram laginya. Sekalipun orang balik tadi tak boleh nak kosek dah tempat kanak-kanak tu. Tak ada nak kosek dah. Tak ada nak kosek dah. Mung, bagian, mung. Tak ada. Tak ada kosek dah. Walaupun kanak-kanak tu belum takbiratul ihram. Hak dia duduk situ. Jangan pula budak tu takbir dah dia angkat. Itu haram, ganggu orang semayang. Dia angkat budak ribuh belakang. Oh ni orang sakit jiwa belakang ni. Oh ni nak kena berobat dulu di masjid. Orang tu lagi nak berobat dulu. Dah. Apabila dia sudah memenuhkan sah, bukan semayang ni. Walaupun kanak-kanak ni belum takbir ihram sekalipun, tak boleh nak ganggu dah tempat dia. Kita orang balik, kena duduk sebelah dia. Kalau kita kenal budak tu, wah, pocik lah duduk tengah ni, awak duduk tepi. Boleh nak minta? Boleh. Kalau budak tu, okey lah pocik RM1, RM5. Biar lah. Atau budak tu sedek lagi. Pocik lambat, tepi saya lah. Pak saya dah ni. Malu pocik. Dah. Dia tak boleh nak kosek dah. Dah sekarang ni, budak ni, yang memenuhkan sah yang belakang sekali ni, yang tengah tu orang balik, tepi tu dia memenuhkan saf, walaupun dia belum takbir ihram lagi, mari orang balik yang lain, dia sudah tidak ada hak nak ganggu tempat budak ni.
Itu cara aturan saf. Susunan saf dia kena gitu. Bukan mana kanak-kanak ni berada di saf di belakang. Bukan. Dia memenuhkan saf yang terakhir, yang saf yang ketiga, keempat. Ni semana waktu ni. Hari Jumaat tu cerita lain sebab dia tahu dah ramai mana orang balik. Hari waktu ni, maknanya lepas daripada penuh habis dah saf, mana orang belakang tu, tengah tu sah orang balik lah. Tepi kiri kanan kosong. Selesai dah iqamah, orang balik masuk belakang dah. Hak duduk koloh belakang tu, hak duduk parking motor tu, hak tu kita tak kira. Kita tak kira tu. Hak tu mari lambat. Ada ni. Bukan kata ramai lagi tu tempat koloh ambil sembahyang. Dah kita dah kira. Sebab orang iqamah dah. Orang nak mula sembahyang dah. Maka kanak-kanak tadilah yang memenuhkan saf yang terakhir kiri kanan. Itu cara dia. Jadi masa bermula tadilah saf ni berkait dengan makmum sendiri. Tapi imam ada tanggungjawab, pihak masjid pun ada tanggungjawab. Kalau bab kanak-kanak, yang paling bertanggungjawab bapa dia sendiri. Itu yang paling bertanggungjawab. Itu makna apa? Kita kerjasama lah. Kita kerjasama. Macam mana hari Jumaat? Tengok tadi lah. Duduk saf tengah, anak 3 orang keluar pergi belakang, main. Masuk ke ayah dia tengah saf. Tengah saf duduk. Keluar pergi belakang. Lalu depan batang hidung orang. Masuk ke ayah dia. Ayah dia klik. Kata ayah dia nak kena akad, nak kena buang tanah. Ayah tu dah reti. Dah anak tu tak boleh duduk belakang. Apa masalah mau duduk depan? Saya nak saf hadapan. Ruang utama solat. Kamu ada anak, jaga anak belakang tu lah. Ada tanggungjawab yang lain. Tapi gitulah orang tua ni, klik tengok je gelagak macam-macam. Hak hari Jumaat. Hak 5 waktu tak timur mana? Sebab 5 waktu ni orang yang betul-betul main masjid je lah main masjidnya. Hari Jumaat tu hak mari semua sekali, dengan pok dia pun mari semua sekali. Dengan pok dia mari semua sekali juga. Tu apa payah. Dia kata tu orang Arab, dia kata kita tak pakai orang Arab. Kita pakai hak Nabi atur safnya macam mana. Sunnah safnya macam mana. Dulu tidak ada perkara yang seumpama ni. Perkara ni berlaku kemudian dah. Selepas peristiwa tadi saya sebut, hantar surat disokong oleh Menteri Agama pada masa tu. Ada pula mufti yang sokong. Ada pula orang yang ceramah kata budak-budak pasal dia lah. Dah. Kita kanak-kanak yang belum balik hanya latihan sahaja. Mereka tidak ada catatan. Mereka ahli syurga. Yang kita nak utamakan adalah orang yang ada catatan, orang balik ni. Utamakan mereka. Tapi bukan anti kepada kanak-kanak. Jangan fobia dengan kanak-kanak. Tapi yang berlaku dah tu, hak jadi cedera-cedera tu, kanak-kanak yang belum memayis. Hak lari kursi orang tua. Akhir orang tua tu jatuh masa tarawih. Orang tua tu sampai ke muntah, kemudian masuk hospital. Hak berlaku tarawih tak? Kan? Tahun lepas hak tarawih. Kanak-kanak yang belum memayis tu. Orang tua tu jatuh, diam. Dia lama meneraka mantu diam. Mana apa diam? Kesakitan dah tu. Faham tak? Kita masa sekolah, budak khianat kita, budak tarik kursi kita, boleh tahan sakit dah. Boleh cedera ni tulang kita. Budak-budak tak rasa masa budak-budak, mungkin rasa masa tua. Ini orang tua. Faham tak ni? Orang tua yang tak sihat, macam mana dia rembah punggung atas kursi? Tak, kita orang sihat, letak punggung atas kursi ni secara lembut sebab kita orang gagah. Macam mana orang tak sihat letak punggung atas kursi? Dia letak macam mana? Dia letak kita panggil rembah, pada rembah. Hempas. Dia hempas punggung dia sebab dia memang tak larat. Bila dia hempas punggung dia, kursi tak ada. Bayangkan. Lepas tu orang tua tu diam sampai ke imam beri salam. Lepas tu rakaman tu tak ada dah. Orang tua tu muntah, kemudian hospital. Siapa yang nak kena bayar belakang tu? Ayah pada budak tu. Yang kena bayar, walaupun hantar hospital swasta. Biar ayah budak bayar. Hantar hospital lah, sebab ada tukang bayar tu. Pegang bapak dia tu, bagi hospital, awak tukang bayar.
Baru ni pula ada dalam kamang tu. Budak awak lari, ada orang tua pergi bubuh semula. Budak awak lari pula, ada budak pergi bubuh semula. Orang tua tu selamat. Ada orang rakaman kemudian. Orang tu tak betul sungguh tu. Dia bahaya orang. Bahaya budak. Budak main duduk belakang-belakang tu, kalau kau colek macam mana? Orang ni sangat-sangat tidak bertanggungjawab orang tua dia. Dibiarkan duduk di belakang. Kalau colek macam mana? Orang ni kadang-kadang rosak barang masjid. Kadang-kadang cedera budak dengan kena cermin, kena kaca di masjid. Oh tu sangat-sangat tidak pun tahu bapak tu. Kadang-kadang nak bawa anak dia dah. Budak tu budak yang tak pandai ke satu lagi. Kadang-kadang dia berlari ni daripada satu sor kiri, sor ke depan. Lari sampai ke sesas sembahyang maghrib 3 rakaat. Duk berlari. Sudah sembahyang maghrib. Ayah dia pun ambil, ayah pun duduk belakang. Relax je ayah dia. Kata nak kena repu orang tua ni. Tak ada malu, tak ada apa dia. Bayangkan kalau ada orang tua letak ni. Letak cermin mata. Letak cermin mata. Budak tu pijak cermin mata. Cermin mata sekarang yang main 3-4 ribu harga. Ke ada mahal lagi? 3-4 ribu, 5-6 ribu tak tahu. Wallahualam dah. 3-4 ribu cermin mata. Pecah siapa bayar? Bapak dia bayar. Lepas tu kanak-kanak tu cedera pula. Tu tak bertanggungjawab. Nak ajar macam mana? Tu imam sama, pihak masjid sama, kita sama-sama lah. Kan? Jadi dia boleh jadi seumpama ni payah dah lah. Nak betul balik, nak buat macam dulu jadi agak sukar sedikit. Kan? Dok kita ni berkaitan dengan sah sembahyang, berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang berjamaah. Kesempurnaan sembahyang berjemaah. Tu tugas sama-sama tugas lah. Tapi dah kitab ni buku ni cerita sedikit panduan untuk para imam untuk menjadikan semua jemaah itu lebih sempurna. Mana imam ni kena pastikan sah tu rata, rapat apa semua. Yang sebenarnya itu adalah tanggungjawab kita sama-sama. 5. Imam hendaklah mengangkat suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga bila menyebut takbir perpindahan intiqal rukun fi'li pada rukun yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.